Keren dah deh ya. Dia kena ada lupa guys. Hai, salam sejahtera. Bertemu lagi kita kali ini di Kayau Kenalang Channel. Setelah sekian lama kita tak buat konten tangkap ikan sungai. Baiklah, video kali ini saya akan pergi menyusuri Sungai Ulu Kakos Takau untuk menangkap ikan. Saya juga ditemani uncle saya dan dua sepupu saya untuk aktiviti kali ini. Nampak tak jambatan di depan tu? Pada konten yang lepas saya pernah buat video berkenaan jambatan ini. Pada siapa yang terlepas video tersebut, boleh lihat di playlist channel ini. Jom saksikan perjalanan kami ke destinasi Lubuk-Lubuk yang telah dikenal pasti oleh uncle saya dan sepupu saya. Perjalanan ini akan mengambil masa sekurang-kurangnya 2 jam perjalanan menggunakan perahu dan enjin sangkut 15 kuasa kuda. Kami telah berangkat dari rumah Panjang sekitar jam 1 PM. Aktiviti kali ini agak menarik bagi saya kerana pada sebelah siang kita akan memasang pukat dan sebelah malam pula kita akan camping sekejap di tebing sungai sementara menunggu pukat yang dipasang mendapatkan hasil. Kemudian kami akan beranyut dari hulu sungai sehingga ke pukat-pukat yang telah dipasang di sekitar lubuk. Sepanjang menyusuri sungai ini, agak terasa tenang dan segar dari kesibukan kota raya. Walaupun cuaca ketika ini agak panas terik, tidak mematahkan semangat kami untuk meneruskan aktiviti ini. Nampak tak, sepupu saya ini cukup bersemangat menemani saya kali ini. Walaupun di usia yang agak muda, beliau telah membesar di rumah Panjang dan biasa dengan keadaan sungai ini. Begitu juga dengan sepupu saya yang duduk di bahagian hadapan perahu ini. Sepupu saya ini cukup mahir menguruskan kerja-kerja rumah Panjang, termasuk berpengalaman mengendalikan perahu dan cukup kenal selok-belok keadaan sungai. Kebiasaannya beliau akan turun bersorangan ke sungai untuk menangkap ikan tanpa mengira siang atau malam. Dalam perjalanan, kami terserempak dengan abang ipar saya bersama rakan-rakan rumah Panjang juga menangkap ikan dengan kaedah tradisional. Kami pun singgah sebentar untuk melihat hasil tangkapan mereka, tetapi malangnya mereka belum memulakan lagi mengaut ikan. Kami meneruskan perjalanan menuju lubuk-lubuk yang bakal menjadi tempat memasang pukat. Kami telah pun sampai di lokasi pertama. Kami mencari kayu untuk dijadikan tiang untuk memasang pukat kelak. Ini adalah pukat pertama yang kami pasang. Setelah tiba di lokasi yang sesuai, keadaan sungai agak mengalir deras dan menyukarkan memasang pukat. Ini kerana pada malam sebelum kami turun menangkap ikan, hujan telah turun dengan lebat sehingga subur dan menyebabkan sungai menjadi pasang, besar serta mengalir agak deras. Sedikit dari hulu sungai, kami cuba untuk memasang satu pukat untuk satu lokasi dan kami akan memasang 8 pukat kesemua untuk 8 lokasi yang agak berjauhan antara lokasi di sepanjang Sungai Ulu Kakos ini. Kini uncle saya pula bertukar untuk memasang pukat di lokasi kedua. Kini giliran sepupu saya pula untuk mengemudi perahu di lokasi kedua dan lokasi seterusnya. Uncle saya merupakan anak jati di kampung ini dan merupakan uncle di sebelah emak saya dan menetap di kampung dari usia muda lagi serta berpengalaman dengan keadaan
sungai dan keadaan di sekitar hutan ini. Sungai ini juga terkenal dengan keberadaan sang bedal atau buaya. Semasa menyusuri tadi ada ternampak kalibat anak sang bedal di tebing sungai. Tetapi sayangnya saya tak sempat hendak merakam kalibat tersebut untuk tatapan penonton. Ini merupakan lokasi ketiga. Kami memasang pukat. Kami juga meneruskan ke lokasi seterusnya. Ini merupakan kawasan rumah panjang yang berasingan di sepanjang sungai ini. Sepanjang laluan sungai ini terdapat 3 buah rumah panjang iban dan berketan yang menghuni di sepanjang sungai Ulu Kakos ini pada musim kemarau yang lepas. Dikatakan sepanjang sungai ini cukup meriah dengan kehadiran kaki pancing. Tidak ketinggalan juga para penduduk kampung menjala dan memukat ikan dan sekip biru udang sungai. Dikatakan juga ada yang mengambil peluang turun menangkap ikan dan udang pada sebelah malam ketika air sungai surut. Guys, kedai. Berjatuh dek. Masih tiap channel dek. Masuk. Masih tiap lagi. Bakal boy ngawan. Kini kami berada di lokasi keempat dan semakin ke hulu sungai. Jika anda dapat melihat, keadaan sungai semakin naik disebabkan kejadian air pasang dari 2 anak sungai yang berdekatan. Di tebing sungai ini, kami berhenti seketika kerana mengambil kayu untuk tiang pukat seterusnya dan berehat seketika. Kami melanjutkan lagi memasang pukat keempat dan pada waktu ini jam telah menunjukkan jam 4 petang. Kami meneruskan ke lokasi kelima dan keenam. Sementara hari masih lagi terang, kami menjangkakan akan siap memasang kesemua pukat sekitar jam 6 petang. Laluan ke hulu sungai semakin sempit dan semakin sukar dilalui kerana banyak tumbuh-tumbuh kayu yang timbul di permukaan sungai. Anda dapat menyaksikan sendiri keadaan sungai melalui rakaman ini. Dan ini merupakan lokasi kelima dan keenam. Kami memasang pukat kerana lokasi ini strategik untuk pukat yang bersaiz 3 inci dan 2 inci dan mempunyai 2 batang anak sungai yang mengalir dari arah kanan dan kiri sungai Kakos. Setiap pukat yang dipasang akan diletakkan pelampung. Ini kerana untuk memudahkan penduduk kampung yang melalui sungai menggunakan perahu akan keberadaan pukat yang dipasang untuk mengelakkan sesuatu yang tidak diingin berlaku, terutamanya pada waktu malam kerana jarak penglihatan agak terhad kerana kesemua bergantung kepada lampu suluh ketika menggunakan perahu. Dan ini adalah lokasi terakhir kami memasang pukat sebelum menjelang malam. Setelah memasang pukat, kami terus ke hulu mencari tempat untuk berteduh, berehat dan menyediakan makan malam sementara menunggu hasil pukat yang dipasang tadi. Inilah tempat kami berteduh dan berehat seketika. Cuaca pun telah menjelang malam. Kami baru sahaja tiba di lokasi ini dan keadaan agak gelap. Hanya diterangi cahaya lampu suluh berserta lampu kemersaya sahaja. Di belakang tebing sungai ini merupakan hutan dan dihuni hidupan liar seperti monyet, ular, biawak, rusak dan lain-lain lagi. Kita melelak dulu guys. Beginilah keadaan jika uncle dan sepupu saya turun menangkap ikan di sungai, mahupun turun ke hutan untuk memburu. Kebiasaan mereka akan bermalam dan berehat sementara menunggu hasil tangkapan mahupun hasil memburu dan pulang ke rumah pada awal pagi atau keesokan harinya. Itu makai guys. Sepupu saya tengah menyediakan kopi.
supaya mata tidak mengantuk setelah penat duduk di perahu dan memasang pukat sepanjang sungai. Mandok air guys. Keadaan cuaca malam ini agak baik dan ada penampakan anak bulan. Oh ya, malam ini merupakan malam kedua Hari Raya Aidilfitri serta saya berpeluang pulang ke kampung untuk bercuti setelah 2 tahun tidak pulang. Inilah merupakan aktiviti yang gemar saya lakukan jika setiap kali pulang bercuti. Kita minum kopi sambil-sambil kita berehat setelah makan. Sebelum kita memulakan beranyut menggunakan perahu dari hulu hingga ke hilir sungai tanpa menghidupkan enjin sangkut sehingga pukat yang pertama kami pasang tadi. Sepupu saya pula memasak mi segera untuk santapan makan malam ini, manakala saya dan uncle saya makan nasi yang dibekalkan dari rumah. Setelah siap makan, uncle saya menyediakan kelengkapan seterusnya untuk persediaan beranyut ke hilir. Kira-kira jam 9 kelak. Waktu sekarang baru masuk jam 8.30 malam ketika ini. Uncle saya juga menyediakan lantai perahu yang diperbuat dari batang kayu dan kanvas sebagai alas di perahu untuk mengelakkan basah terkena air yang bakal masuk ke dalam perahu dan persediaan tempat berlindung sekiranya hujan turun kerana cuaca tidak menentu jika menjelang tengah malam dan awal pagi dan juga dari kabus atau embun pagi. Jakolah. Sementara menunggu waktu, kami bersantai-santai rehat di tebing sungai. Tanpa sengaja, saya telah tergelincir disebabkan keadaan tanah yang licin serta basah dan tidak rata. Kemudian sepupu saya pula tersangkut kaki pada akar kayu yang menjala ketika hendak bangun. Maklumlah waktu ini mata sudah mula mengantuk setelah seharian berada di sungai. Silau lah bape tu. Dalam suasana yang gelap, kami memulakan beranyut dengan hanya mendayung perahu dan hanya diterangi lampu suluh yang diletakkan di atas kepala. Kurang dari 3 jam setelah kami mendayung, beranyut meniti arus sungai, kami pun sampai di pukat yang dipasang tadi. Agak mengecewakan kerana setelah pukat diangkat keluar kosong, tanpa seekor pun ikan yang sangkut di pukat. Tanpa berputus asa, kami meneruskan ke lokasi pukat seterusnya. Teram dah itu tu. Ada ya, kan lah. Setibanya di lokasi kedua mendapati pukat yang dipasang tadi telah tersangkut di kayu dasar sungai. Syukur pukat kali ini telah membuahkan hasil mendap ikan sungai. Agak lumayan juga hasilnya, tapi sayang rakaman kali ini kurang jelas. Ini disebabkan kekurangan cahaya, hanya bergantung pada lampu suluh. Waktu ketika ini sekitar jam 2 pagi. Saya juga dapat merasakan keadaan yang begitu sejuk disebabkan embun pagi.
Dan ini merupakan pukat kelima, membuahkan hasil yang agak lumayan juga. Berasa bersyukur dan berbaloi juga kerana berjaga sepanjang malam, walaupun pada mulanya tidak mendapat apa-apa tangkapan di pukat pertama. Kami meneruskan ke pukat yang terakhir. Memandangkan pukat terakhir agak jauh, kami memutuskan menggunakan enjin sangkut. Cuaca juga telah berubah berserta angin pagi yang kuat. Kami pun tiba di pukat yang terakhir. Pukat ini juga membuahkan hasil tangkapan. Untuk mengangkat pukat ini agak mengambil masa sedikit kerana ada bahagian pukat yang sangkut pada batang kayu di dalam sungai. Sepanjang menaikkan pukat, cuaca agak tidak mengizinkan dan pun bersiap-siap untuk pulang ke rumah panjang kerana angin sudah mula bertiup berserta embun pagi dituruti kilat di langit. Sampai di sini sahaja vlog kita kali ini. Sehingga berjumpa pada vlog yang akan datang. Dan jangan lupa untuk terus menyokong channel YouTube Khayal Kenyalang dengan menekan butang subscribe bagi yang baru singgah ke channel ini. Begitu juga jika konten-konten ini memberi manfaat, jangan lupa untuk tekan butang suka, komen dan kongsikan kepada rakan-rakan anda. Akhir kata dari saya, terima kasih kerana sudi menonton video ini sehingga tamat. Bye-bye dan jumpa lagi.